Rakyat Malaysia menghasilkan lebih 38,000 tan sisa setiap hari dan jumlah ini meningkat setiap tahun dengan bertambahnya penduduk. Begitu banyak sisa yang dihasilkan, bagaimana Malaysia mengatasi masalah pembuangan sisa pepejal? Dalam episod kali ini, mari kita saksikan kaedah teknologi hijau yang digunakan bagi pelupusan sisa. Disember 2013, satu insiden pencemaran berlaku di sepanjang Jalan Lingkaran Tengah 2, Kuala Lumpur. Sebanyak 15,000 tan sisa domestik dilonggokkan oleh lori-lori pengutipan sisa di tepi jalan raya. Ia telah mengakibatkan masalah kesesakan lalu lintas dan pencemaran bau. Kejadian ini begitu besar kesannya hingga menjadi satu isu negara. Masa tahun 2013 tu, masa tahun tu JPSPN belum ambil alih lagi transfer station ni, dan transfer station ni diambil alih oleh DBKL lah. DBKL memantau transfer station ni. And then benda tu berlaku disebabkan hydraulic mesin dia nak presskan sampah tu rosak. Kebetulan pada waktu itulah dia ada 4 hopper di situ. Lepas itu yang menyebabkan sampah tu diorang tak boleh bawa masuk sini, dia buang ke sepanjang jalan dah. Kejadian tersebut mengambil masa apabila JPSPN atau SWK ambil alih. Sampah tu kita bersihkan dalam tempoh 3 minggu lah. Kuantiti sampah tu lebih kurang dalam 15,000 lah sampah. Kalau dikira 15,000 tu dalam tempoh 4 hari juga sebab operator yang dahulu memang benda tu menjadi national issue lah kepada pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara lah. Saya berada di stesen pemindahan Taman Beringin. Di sini, sisa pepejal yang dikutip akan dipindahkan sebelum dibawa ke tapak pelupusan sampah. Mari kita lihat bagaimana kelancaran sistem di sini membantu melestarikan alam sekitar. Banyak faktor yang kontribut kepada benda tu. Sebelum transfer station ni dibina, kita ada tapak pelupusan. So jadi tapak pelupusan, sampah semua akan dihantar di sini untuk dilupuskan di tapak pelupusan. Tapak pelupusan ni dibina pada tahun 1979. Lepas tu disebabkan tapak pelupusannya makin lama makin penuh, jadi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan terpaksalah bina transfer station. Transfer station ini dibina pada tahun bermula dibina pada tahun 2000 hingga siap pada 2002 lah.
Jadi bila dah siap transport station ni, tapak pelupusan yang sedia ada ni, dia punya hayat dia sehingga 2006. Jadi sementara tu bila dah siap dia akan transfer sampah tu pergi ke tapak pelupusan di Air Hitam. So tapak pelupusan di Air Hitam pun apabila telah penuh, kita hantar ke tapak pelupusan di Bukit Taga. Boleh Puan ceritakan apa peranan stesen pemindahan ini dan apa keperluannya? Transfer station ni intermediate facility. Contohnya sebab jarak di antara tapak pelupusan Bukit Taga dengan kawasan yang akan dilupuskan tu terlalu jauh. Jadi kita terpaksa bina transfer station supaya dari segi logistik kita tak rugilah. Kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri tak rugilah disebabkan kos untuk nak bawa sampah tu pergi ke sana. Kalau misalnya kata compactor daripada yang bawa terus direct pergi ke tapak pelupusan, dia lebih kurang 60-70 km lah. And then perjalanannya jauh, and then banyak compactor akan lalu di sana. Jadi kalau bina transfer station ni, compactor yang dikutip daripada rumah ke rumah akan terus pergi ke sini. Satu compactor tu lebih kurang 5 tan. Jadi kalau yang transfer station ni dia boleh bawa, dia ada satu kontena tu boleh bawa dalam 20 tan sekali bawa. Jadi 4 compactor bersamaan satu kontena lah yang besar. Jadi dari segi masa kita untung, dari segi kos logistik pun kerajaan tak perlu bayar banyak lah. Sebab gunakan satu sahaja dia tu. Dari segi maintenance, maknanya compactor tu tak perlu kerap di-maintain lah sebab jarak dia tak jauh sangat. Apa yang menariknya di sini ialah bagaimana sistem pengurusan sampah dipantau dengan teliti bagi mengelakkan sebarang insiden berlaku seperti yang berlaku pada tahun 2013. Kalau ada event, baru juga. So kadang-kadang santai dekat dengan treatment of animal looking baru juga. So macam transport station ni, transport station ada, betul landfill pun ada. Okey, mungkin Cik Din boleh terangkan apa antara proses-proses yang berlaku di stesen pemindahan di sini lah. Okey, untuk first apa yang berlaku dekat transfer station ni, okey, semua lori-lori collection iaitu untuk lori compactor ataupun lori roro untuk domestic waste, first lori-lori collection ni akan masuk ke timbang A. Okey, dekat timbang masuk tu kita akan capture dia punya berat dengan muatan, and then lepas tu lori berkenaan akan naik ke hopper, kita panggil hopper. So dekat sini kita tengok kita punya hopper di sini. Okey, di mana dekat sini semua lori compactor akan discharge dia punya sisa. Okey, dekat sini semua dekat hopper ini hanya sisa domestik sahaja yang dibenarkan untuk dibuang. Okey. Macam kita tengok baru tengah dia tengah buang dia punya sisa. Okey, selepas sisa dibuang di dalam hopper, the next process is adalah compaction punya sistem. Pemantauan dilaksanakan dengan menggunakan KPI. Jadi KPI tersebut dilaksanakan oleh SW Corp wilayah. Tiap-tiap hari kita akan pantau sama ada penyelenggaraan kontena-kontena ataupun pelan yang berada di transfer station ni sentiasa dipantau dan ada spare part apabila berlaku satu kerosakan pada hopper dia boleh terus repairkan.
Jadi benda tersebut tu memang amat penting lah untuk kita pantau, sebab penyelenggaraan mekanikal ni bukan mudah untuk kita laksanakan lah. Di bilik kontrol ini, untuk compression system kita dimonitor oleh CCTV. Semua kat sini ada CCTV untuk monitor semua compactor. Hopper dekat sini ada 4. So kita ada 4 CCTV lah dekat sini untuk monitor hopper yang mana sampah drop dalam tu. Okey, dekat sini juga kita akan monitor juga compaction punya sistem. Yang mana sampah ni akan dikompact ke dalam kontainer. So dekat sini kita pakai hidrolik lah, sistem hidrolik yang akan compact sampah itu masuk ke dalam kontainer. So average satu kontainer akan produce dalam 20 tan. Dan adakah dia penuh tu akan terus dibawa ke pusat pelupusan ataupun disimpan terlebih dahulu atau macam mana? Okey. Kontainer yang dah siap compact, kita akan parking ke parking area dan prime mover akan bawa kontainer itu ke pusat pelupusan di Bukit Tagar Sanitary Landfill. Dan jarak antara transfer station ni dengan landfill Bukit Tagar antara 60 km satu hala. So dalam 120 km lah pergi dan balik. So duration atau masa yang diambil oleh setiap prime mover adalah antara 2.5 jam hingga 3 jam untuk satu trip perjalanan lah. Normal trip everyday untuk transfer station ni dalam lingkungan dalam 100 trip sehari. Satu trip hantaran sehari. Okay, macam kat sini sekarang ni, apa proses yang sedang dilakukan lah? Okey, ini adalah tire washing area yang mana semua lori compactor yang akan masuk ke sini. First point dia akan masuk ke sini and then dia discharge dia punya air licin. Okey, manakala untuk proses kita penghantaran ke Bukit Tagar atau ke landfill pula, dekat sini ada turning point untuk kita buat cucian untuk kontainer semi trailer. So bagaimana kita tengok sekarang ni adalah kontainer yang dah ready untuk ke Bukit Tagar, untuk ke landfill. Yang mana kita akan bersihkan dia punya belakang bahagian tailgate dia, and then air sampah yang berada dekat takungan tu kita akan lepaskan dulu sebelum kita keluar ke landfill lah untuk proses pelupusan sisa pekerja tu. Salah satu teknologi hijau yang digunakan di transfer station Taman Beringin ini ialah penggunaan microbes bagi mengurangkan lalat dan bau busuk yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dengan ini, tugas pembersihan akan lebih mudah dan selamat. Di transfer station ni pada peringkat awal dulu sebelum Alam Flora took over ambil alih, kawasan ni memang banyak ada nampak lalat, ada banyak yang anak lalat apa semua memang ada di sinilah. Tapi lepas Alam Flora ambil alih, dia menggunakan EM, dia membersihkan kawasan ni semua dengan menggunakan EM, effective microbes. Jadi bau tu berkuranganlah, sebab untuk makluman kawasan perumahan di sini memang berdekatan. Jadi itu adalah salah satu daripada task operator di sini yang paling sukarlah untuk mengatasi bau tu. Jadi memang mereka akan buat pembersihan sama ada di jalan, di hopper setiap hari. Setiap hari supaya bau tu tidak ada lah. Selain daripada tu, apabila kontainer tu keluar daripada transfer station ni, dia akan disembuhkan dengan EM dan tayar dia dicuci dengan EM semualah. Supaya bau tu apabila dia keluar daripada kawasan transfer station ni, bau tu berkurangan. Dan kita pun tak nak air licin ataupun air sampah tu dia menitis semasa perjalanan dia.
Satu lagi unsur pencemaran alam sekitar yang dapat ditangani di transfer station ini ialah perawatan air larut resap atau air licin. Licin itu adalah air sampah lah. Sebab air sampah ni perlu dirawat. Sebab dia kalau masukkan ke sungai, dia akan polluted sungai. Lepas tu kita akan minum balik lah benda tu. And then ammonia nitrogen tu amat bahaya bagi kita lah, bagi manusia lah. Sebab sungai ni dia akan ada point. Dia akan ada loji bekalan air, dia akan ada point di sungai-sungai supaya dia nak semak sama ada air sungai itu bersih atau tidak. Sebab untuk dia buat loji rawatan bekalan air yang kita minum selalu, dia akan ambil air daripada dia bukan ambil air daripada sungai, dia ada loji yang mana dia akan extract air daripada sungai dia, downstream dia. Dia akan ada point dia lah. Kat sini merupakan chemical process yang sebelum ni chemical process untuk treatment, lecet treatment tiada dekat transfer station. Ini adalah improvement daripada DHES dengan Alam Flora untuk bina chemical treatment supaya air yang dilepaskan ke sungai adalah comply dengan regulation daripada DOE. Okey, untuk kat sini antara proses-proses yang ada kat sini adalah untuk buat pH adjustment. And then kita asingkan minyak, and then kat sini akan menghasilkan slush lah. Apabila selepas proses ni, air lecet tersebut akan ke secondary punya treatment untuk biological process. Okay. Lepas biological process, dia akan ke tertiary treatment lah. Some companies who have very high water intake, for instance, in textile industry, pulp and paper industry, refineries, for example, water bill is high, okay, because they use lots of water. You can imagine to the extent that they can fill up a swimming pool, Olympic-sized swimming pool in 10 minutes. That is the volume you talk about in terms of industry wastewater. So if you can think of a way to recycle them. Recycle means you will channel the water from one unit to another. Sometimes you have to pass through some filter, sometimes you pass through some purification, adsorption or filtration, whatever things to purify to upgrade the quality. That can actually help them to recycle. Some cases you don't have to purify, the water is quite relatively clean. You can still use it for general floor washing. Okay, all these things, whether you somehow help to reduce water consumption. SWK ataupun pengurusan sisa pebejal ni kita nak mengarah ke arah di negeri Eropah ataupun di negeri Jepun, di mana di tapak pelupusan ataupun di transfer station mereka memang tak ada bau, tak ada apa. Tak ada bau, tak ada ulat dan mudah bagi kita. Diorang ada yang boleh duduk bersantai, berambil gambar di situ dan boleh berpiknik pun di sana lah. Jadi dengan kita berharaplah dengan mengadakan KPI ini, operator akan lebih agresif dan ada memastikan semua equipment dia dengan peralatan dia berjalan dengan baiklah. Apa yang kita boleh buat pada komputer riba, telefon bimbit ataupun tertikus yang tidak boleh digunakan lagi? Buang ke tong sampah? Jangan, kerana setiap peranti elektronik ini mempunyai bahan kimia yang berbahaya seperti plumbum, kadmium dan logam berat yang lain.
Sebahagian daripada logam berat ini mengambil masa sehingga 1000 tahun untuk terurai. Pendedahan pada logam dan kimia ini boleh mendatangkan kesan mudarat pada manusia. Bagaimanakah cara untuk membuang peranti elektronik yang tidak dipakai lagi? Berikan kepada syarikat pengitar semula elektronik yang bertauliah. Keluarkan bateri sebelum mengitar semula. Cuba untuk naik taraf peranti dulu sebelum membeli yang baru. Cara menggunakan peranti yang lebih mesra alam. Gunakan komputer riba daripada desktop kerana komputer riba mempunyai ciri-ciri yang lebih mesra alam. Jangan gunakan CD atau cetak di kertas. Gunakan bahan berbentuk digital seperti dengar lagu di gadget elektronik dan simpan gambar dalam frame gambar digital. Sisa buangan Malaysia meningkat sebanyak 65% setiap hari pada 2020. Fikirkanlah berapa banyak lagi tapak pelupusan yang perlu dibuka untuk menampung sisa ini dan berapa banyak lagi gas rumah hijau yang akan mencemari bumi kita. Mari kita renungkan dan mulakan sesuatu pada hari ini untuk mengurangkan pembuangan sisa, terutama makanan. Kita boleh lakukan sesuatu untuk bumi kita. Sehingga bertemu lagi di lain episod. Salam hormat.